Siapa yang berkuasa untuk memberi perintah bagi membuka semula Parlimen? Hanya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat sejahtera. Nama saya GK Ganesan. Selamat datang ke GKTV. Biar saya jelaskan. Beberapa hari dahulu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menasihatkan agar Parlimen mesti bertemu semula secepat mungkin. Beberapa hujahan bertentangan dikemukakan sejak perkara tersebut disiarkan. Antara hujahan-hujahan adalah, pertama, kononnya hanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh memberi perintah untuk membuka semula Parlimen kerana menurut perkara 40 dalam kurungan nombor 1 Perlembagaan Persekutuan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong harus bertindak atas nasihat Kabinet. Kononnya, hujahan yang kedua adalah oleh kerana darurat masih belum berakhir, jadi Parlimen tidak boleh bersidang. Hujahan yang ketiga adalah kerana ordinan darurat telah menutup Parlimen, maka ia adalah tidak sah dari sisi undang-undang untuk Parlimen bersidang. Perkataan secepat mungkin dikatakan sebagai hujahan yang keempat adalah bermaksud apabila kerajaan menetapkan waktunya. Hujahan-hujahan ini tidak tepat. Kenapa? Apakah jawapan kepada hujahan-hujahan tersebut? Jadi saya meringkaskan jawapan yang menyangkal hujahan-hujahan tersebut. Yang pertama, seseorang yang mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat mempunyai kuasa untuk menamatkannya. Yang kedua, seseorang yang mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri turut mempunyai kuasa untuk memencatnya. Jadi, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memang mempunyai kuasa selagi Baginda bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip perlembagaan dalam kedua-dua keadaan tersebut. Siapa yang mengisytiharkan darurat? Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Atas nama siapa ordinan darurat digubal? Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang boleh menamatkan darurat? Perdana Menteri? Adakah anda bergurau? Yang kedua, biar kita kaji jawapan dari segi undang-undang. Pertama, di bawah Seksyen 14-1-B Ordinan Darurat 2021, Parlimen hendaklah dipanggil pada satu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini sebagaimana di dalam peruntukan tersebut, Seksyen 14 yang bertajuk Persidangan Parlimen. 14-1. Bagi tempoh darurat berkuat kuasa, perenggan A, peruntukan yang berhubungan dengan memanggil, memprorog dan membubarkan Parlimen dalam perlembagaan persekutuan tidak mempunyai kesandahan, perenggan B, Parlimen hendaklah dipanggil, diprorog, prorog artinya ditunda, dan dibubarkan pada satu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Peruntukan ini memang jelas, bukan? Yang di-Pertuan Agong haruslah menetapkan satu tarikh untuk memanggil semula Parlimen supaya bersidang. Jadi tidak perlu Baginda bertanya sesiapa, baik Speaker ataupun Perdana Menteri, tidak ada kuasa dalam perkara ini selagi wujud keadaan darurat. Kini kerajaan PN terikat dengan peruntukan ini. Anda tahu kenapa? Kerajaan PN sendiri membuat peraturan darurat tersebut. Dengan itu kerajaan melalui Seksyen 14 telah menyerahkan 100% kuasanya untuk menetapkan dan kuasa untuk memanggil persidangan Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. Kedua, ordinan darurat dijangka dalam teori perlembagaan biasa
akan berlangsung bagi tempoh waktu yang sangat singkat. Beberapa hari sekiranya berlaku, contohnya semasa perang. Maka Parlimen mesti segera bertemu untuk mengesahkan ordinan tersebut. Ini sebabnya ianya dipanggil ordinan. Ini kerana Parlimen belum menyokongnya atau meluluskannya kepada satu bentuk yang dipanggil akta. Ini adalah keperluan dalam perkara 150/3 Perlembagaan. Alasan ketiga kononnya, secepat mungkin bermaksud kononnya apabila kerajaan rasa ingin buat. Hujaan ini juga tidak tepat kerana Seksyen 14(1)(b) Ordinan Darurat menentangnya. Akhirnya ada sebab-sebab penting mengapa Parlimen tidak boleh berhenti berfungsi. Pertama, ia adalah suara rakyat. Suara rakyat tidak boleh dipadamkan atau didiamkan. Kedua, kuasa darurat dalam perlembagaan di bawah perkara 150 menjangkakan Parlimen akan terus berfungsi. Darurat ini menutup Parlimen. Ini bertentangan dengan perlembagaan. Perkara 150/5 membenarkan Parlimen terus bersesi dan bersidang dan menggubal undang-undang. Kerajaan ini pula tidak membenarkan Parlimen melakukan fungsi-fungsi sedemikian dengan alasan yang tidak dapat difahami oleh sesiapa. Adakah ordinan darurat itu berperlembagaan adalah menjadi persoalan utama. Penangguhan Parlimen hanya mengesahkan kecurigaan bahawa ordinan darurat ini adalah tidak berperlembagaan. Tolonglah sesiapa pun menasihati Duli tuanku untuk melihat Seksyen 14(1) Ordinan Darurat. Terima kasih. Share, subscribe dan like. Selamat malam. Dah pukul 2 pagi dah.